menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui dua titik. Okey, yang ini dia berikan kita berikan kita dua titik untuk kita tentukan persamaan dia. Okey. Kita lihat contoh dia. Yang pertama, okey, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P -15 dan Q2 -7. Okey, dia beri kita dua titik. Okey, jadi macam mana kita mau selesaikan? Okey, macam mana kita mau selesaikan? Tengok. Okey. Nampak di sini? Okey, pertama sekali kita cari dia punya M. M dia dahululah. M kita gunakan rumus yang ini Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Rumus pintasan, rumus kecurunan. Okey, yang ini kamu sudah belajar sebelum ni lah. Ini kamu sudah belajar sebelum ni juga. Okey, jadi cari dia punya nilai M ataupun kecurunan dia. Berdasarkan titik yang diberilah. Okey, kalau di sini saya labelkan X1, Y1. Ni X2, Y2. Okey, jadi masukkan dalam rumus ni dan kita akan dapat dia punya nilai M dia, iaitu -4. Okey, sudah dapat nilai M dia. Jadi, seterusnya dalam persamaan tu kita kena cari nilai C dia lagi lah. Nilai C lagi untuk dapatkan satu persamaan. Okey, macam mana kita mau cari nilai C? Okey, kita nampak di sini. Bagi titik P -15. Okey, kita pilih satu titik. Kalau di sini saya pilih titik -15. Kan? Jadi kita keluarkan X dia iaitu sama dengan -1 dan Y dia sama dengan 5. Okey, kita pilih satu titik. Okey, jadi kita gantikan nilai M. M tadi yang kita cari di atas. -4. Okey, X dan Y berdasarkan titik yang kita pilih. Okey, gantikan ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk kita cari nilai C. Okey, jadi kita masukkanlah. Y kita ganti dengan 5. M ni kita ganti dengan -4. X ganti dengan -1. Dan nilai C yang kita mau cari ni. Okey, jadi kita selesaikan dan kita akan dapat C dia sama dengan 1. Okey, jadi kita ada M sudah -4 dan C sama dengan 1. Tinggal masukkan ke dalam persamaan sajalah. Persamaan Y sama dengan MX plus C. Di mana kita dapat di sini, kita hanya gantikan M dengan C. Jadi kita dapat persamaan dia Y sama dengan -4X tambah 1. Okey. Okey, semua faham kan? Okey. Kalau semua faham, okey, bagus. Ini persamaan yang kita dapat lah. Ini persamaan yang kita dapat. Okey, ini contoh pertama. Seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua begini, dia berikan kita gambar raja lah. Gambar raja sebuah graf. Okey. Kita lihat raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. Kita nampak sini PQ dan RS. Okey. Diberi bahawa garis lurus PQ adalah selari dengan garis X. Dia katakan sekejap ya. Sekejap. Dia kata di sini garis lurus PQ adalah selari dengan garis dengan paksi X. Di sini cikgu tulis beginilah. Dia selari. Dan garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y. RS dia kata selari dengan paksi Y. Okey. Dia minta kita tentukan A. Persamaan garis lurus PQ dan B. Persamaan garis lurus RS. Dia minta kita cari persamaan untuk garis lurus PQ dan garis lurus RS. PQ dan RS. Jadi, okey. Kita lihat yang A dahululah. Okey, macam mana kita mau tentukan? Macam tadi, langkah pertama tadi, kita kena cari dia punya nilai M dahulu. Lepas tu kita tentukan satu titik dia yang dilalui
ataupun dilalui oleh garis lurus tu titik koordinat dia. Seterusnya kita gantikan nilai M, X, Y ini ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk kita carikan nilai C. Untuk dapatkan nilai C. Dan seterusnya, so kita tinggal masukkan nilai M dan C ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey, inilah contoh-contoh langkah dia yang cikgu ringkaskan. Okey, untuk mudahlah. Okey, jadi kita lihat yang pertama, A dahulu. Okey, tengok. Okey, sini, tengok. Kecurunan, okey, tengok di sini. Pertama, dia cari kecurunan dahulu. Okey, dia cari kecurunan dahulu. Okey, kecurunan garis lurus. Okey, kita ambil macam mana kita menentukan kecurunan dia. Kita nampak di sini dia ada beri kita 2 titik. 2 titik. Jadi, ini sama macam situasi yang pertama, iaitu sama dengan bukan situasi yang pertama. Contoh soalan pertama tadi. Yang mana kita cari persamaan tu berdasarkan 2 titik yang diberi. Macam ni. Okey, kita ambil titik yang ada di atas garis PQ, iaitu titik M dan titik A. Jadi, sini kita keluarkan. Sini cikgu tulis X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi masukkan dalam rumus kecurunan. Macam yang tadi saya tulis, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ni. Okey, masukkan nilai-nilai yang dia beri dalam rumus ni, dan kita akan dapat M dia sama dengan 0. Okey, jadi M sama dengan 0. Kita akan cari, seterusnya kita cari dia punya pintasan X. Dia. Okey, kalau untuk gambar rajah yang dia beri begini. Pintasan Y ataupun C. Okey, macam mana kita mau dapatkan? Okey, kamu nampak di sini ya, dalam gambar rajah ni. Okey, tengok garis PQ ni, dia memotong paksi Y pada titik berapa? Okey, kalau kamu nampak di sini, okey, ni paksi Y dia. Okey, dia kata, inilah yang titik M ni, dia tepat-tepat persilangan ni lah antara garis lurus dengan paksi Y ni. Kalau kamu nampak di sini, M dia 0. Okey, M dia 0. Dan Y dia 4. Okey, jadi disebabkan garis PQ ni dia memotong paksi Y. Okey, yang mana nampak di sini nilai X dia sama dengan 0 dan nilai Y dia sama dengan 4. Untuk titik M ni, titik berada di sini lah. Okey, inilah titik dia 0, 4 ni. Okey, jadi di sini sebabkan dia memotong paksi Y. Jadi kita boleh katakan di sini pintasan X dia sama dengan 4. Kita boleh katakan teruslah pintasan Y dia sama dengan 4. Okey. Pintasan Y dia sama dengan 4. Okey. Jadi kita boleh katakan persamaan garis lurus PQ ialah M tadi kita sudah dapat, pintasan Y dia ataupun nilai C dia kita sudah dapat, iaitu 4. Masukkanlah dalam persamaan tu. Okey, M kita gantikan 0 dan C gantikan 4. Kita dapat persamaan dia Y sama dengan 4. Okey, persamaan dia Y sama dengan 4. Okey, kenapa kita hanya dapat 4 saja? Kenapa persamaan dia kita hanya dapat 4 saja? Sebab kita nampak di sini dia garis PQ ni dia selari dengan paksi X. Dia selari dengan paksi X. Jadi sebetulnya dalam persamaan dia hanya ada nombor saja, iaitu sama dengan 4. Okey, faham kan?
Oke, itu untuk soalan yang pertama. Oke, seterusnya kita lihat yang B. Oke, dia minta kita cari persamaan garis lurus RS. Oke, ini sama juga, sama saja dengan yang pertama tadi. Kita carilah M dia, pintasan Y dia, C ataupun C. Lepas itu kita tulis ya. Oke, kita lihat di sini. Nampak? Oke, keturunan garis lurus RS dengan titik dia, titik pada garis RS ni, dua titik yang kita ambil, iaitu E dengan titik N. E dengan N. Jadi, oke, kita cari garis keturunan dia. Oke, kamu nampak di sini, oke, kenapa tak tertakrif? Kenapa tak tertakrif? Kalau kamu nampak di sini, garis lurus RS ni, dia garis lurus RS ni, yang nampak di sini, okay. Keturunan garis lurus RS adalah tak tertakrif dan sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y. Okey. Yang ini maksudnya dia tak tertakrif sebabkan kalau kamu nampak dalam gambar aja ni, garis lurus RS ni dia ada selari dengan paksi Y. Okey. Garis yang selari dengan paksi Y tidak mempunyai keturunan. Okey, di sini kita tulis tak tertakrif lah. Okey, jadi macam mana kita dapatkan persamaan dia X sama dengan 2. Kita lihat di sini. Lihat, kita nampak dia sentiasa, macam yang kita katakan tadi, dia sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y. Sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y. Kamu nampak di sini jarak antara paksi Y ni dengan garis RS dekat paksi di bawah ni dan di atas ni dia sama saja. 2 unit, 2 unit. Jadi 2, di sini 2, ini pun 2. Jadi di sini kita boleh terus katakan persamaan garis lurus untuk RS ialah X sama dengan 2. Okey, ini untuk keadaan ini dia hanya berlaku apabila garis lurus tu dia selari dengan paksi Y ya. Dengan paksi Y. Ingat tu. Bukan semua garis lurus kamu boleh buat beginilah. Hanya yang selari dengan paksi Y. Jika dia berikan garis lurus tu adalah selari dengan paksi Y. Okey. Jadi, okey. Okey, itu sudah. Okey, semua faham kan? Okey. Kita lihat contoh soalan. Okey, contoh soalan dia. Okey, tengok di sini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik K09 dan L10. Okey, ini contoh soalan dah berdasarkan situasi kedua ni. Okey, jadi kita cari dia beri kita dua titik, titik K dan titik L. Okey, pertama sekali dia sudah beri kita dua titik, jadi kita kena cari dia punya keturunan M dia. Okey. Nampak di sini. Ni. Kita cari M dia. Ini saya terlupa tulis dia punya rumus dia. Saya tulis Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Itu adalah dia punya rumus dia lah. Rumus dia, lepas tu masukkan saja koordinat dalam titik yang diberikan tu. Masukkan, gantikan dalam rumus yang diberi. Di sini kita akan dapat M dia iaitu 9. M dia kita dapat 9. Jadi kita sudah dapat M. Di sini kita pilihlah. Selepas tu kita pilih satu titik. Macam di sini cikgu pilih. Sini cikgu pilih titik K. Itu 09. Titik K09. Yang mana X dia 0, Y dia 9. Lepas tu di sini cikgu sudah dapat juga nilai M dia tadi iaitu negatif 9.
masukkan dalam persamaan y sama dengan mx plus c untuk kita tentukan ataupun kita cari nilai c dia. Jadi, ini samaan dia kita gantikanlah dengan nilai-nilai yang kita dapat. Y gantikan dengan 9, M kita gantikan dengan negatif 9, X kita gantikan dengan kosong. Jadi C ini yang kita mau cari. Dan kita akan dapat C dia iaitu sama dengan 9. Kita sudah dapat C. C sama dengan 9. Kita sudah dapat M sama dengan negatif 9. Jadi kita tinggal tulislah persamaan garis lurus yang kita dapat. Persamaan garis lurus yang kita dapat berdasarkan keturunan dengan nilai pintasan X, pintasan Y yang kita dapat tadi ini. Masukkan dalam persamaan ini. Gantikan. Jadi kita akan dapat persamaan dia, persamaan garis lurus yang kita dapat Y sama dengan negatif 9X tambah 9. Kita masuk kepada, ini situasi yang ketiga. Di mana, menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui suatu titik dan selari dengan satu garis lurus yang diberi. Yang diberi. Ini cikgu tersilap nih. Yang diberi. Jadi kita lihat contoh soalan dia. Kalau nampak di sini. Tengok soalan yang diberi. Dia ada beri gambar raja juga. Raja di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Dia minta kita tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik 5, 4. Dia beri kita persamaan garis lurus AB ni. Ini dia beri kita garis lurus persamaan AB. Dia minta kita tentukan persamaan untuk garis lurus yang selari di sebelah dia ni. Yang ini. Di sebelah dia ni, yang melalui titik 5, 4. Jadi kita lihat. Kita nampak, kita baca. Persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan negatif 2 tambah 6. Jadi keturunan AB negatif 2. Kita dapat tahu, nampaklah kan berdasarkan persamaan yang dia beri ni. Kita dapat nampak dia punya keturunan dia. Iaitu inilah. Iaitu negatif 2. M dia negatif 2. Jadi, kalau kamu nampak ni garis ni, dia akan selari. Garis ni, garis AB ni dia selari dengan garis yang bersebelahan. Jadi di sini kita boleh katakan keturunan untuk garis yang selari dengan AB, garis yang selari dengan AB, kita boleh katakan keturunan dia juga adalah sama dengan negatif 2. Ini kita sudah belajar sebelum ni, yang mana garis yang selari dia mempunyai keturunan yang sama. Kamu kena lihat semula lah. Kita sudah belajar sebelum ni. Yang mana garis yang selari dia ada keturunan yang sama. Jadi kita sudah dapat nilai keturunan dia iaitu negatif 2. Titik dia untuk koordinat dia kita ambil titik yang dia berikan ni. Titik P5, 4. Ni koordinat yang dia berilah untuk garis lurus yang selari dengan AB ni. Jadi kita gantikan nilai MX dengan Y ni. M, saya tulis sebelah sini M negatif 2, X dia sama dengan 5, Y dia sama dengan 4. Kita gantikan nilai MX, Y ni ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk dapatkan nilai C ni lah. Jadi, kita gantikanlah Y sama dengan 4. Di sini M ni kita gantikan sama dengan negatif 2. X kita gantikan dengan 5. Dan kita selesaikan, kita akan dapat C dia sama dengan 14. Jadi kita sudah ada M iaitu negatif 2 dan C iaitu 14. Masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Dan kita akan dapat, kita tengok sini, maka persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Inilah untuk persamaan garis yang ini nih. Faham kan? Contoh yang pertama. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua.
Oke, kita tengok soalan dia. Oke, tengok soalan dia di sini. Oke, tengok soalan dia yang ini ya. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12 dan melalui titik G 68. Oke, ini bersama juga macam sebelum ni. Tapi, kalau kamu nampak di sini, dia berikan kita persamaan garis lurus ni dalam bentuk x plus by sama dengan c. Dia berikan kita dalam bentuk begini. Jadi untuk kalau dia masih dalam bentuk yang begini, susahlah kita untuk lihat dia punya keturunan. Untuk kita mau tentukan dia punya keturunan. Jadi kita macam mana untuk kita mau mudah, untuk kita senang dia punya keturunan, nilai M dia. Jadi kita akan tukar dia dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita tukarkan persamaan yang diberi itu dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau kamu nampak di sini, ini kita tukarkan persamaan ni, 2X kita bawa ke sebelah. Bawa ke sebelah. Lepas tu, nilai 3 ni kita hapuskan. Kita hapuskan macam mana? Kita bahagikan dengan 3 untuk kesemuanya. Untuk kiri, untuk persamaan bahagian kiri dan kanan, kita bahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat persamaan yang kita dapat ni Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 4. Jadi kita sudah dapat persamaan ni. Kita dapat persamaan ni. Jadi keturunan dia kita dapat tahu sudahlah. Kalau kita bandingkan dengan Y sama dengan MX plus C. Kalau kita bandingkan, Y, X, C dia 4. Dan kita dapat M dia di sini. Negatif 2 per 3. Itulah nilai keturunan dia. Jadi nilai keturunan dia adalah tu. Jadi dia kata di sini, dia minta kita cari, kita lihat balik soalan. Dia minta kita cari garis yang selari. Garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi ni. Persamaan yang diberi ni. Macam yang tadi, kalau dua garis selari, dua garis selari, dia akan mempunyai keturunan yang sama. Jadi di sini kita boleh katakan teruslah. Kita boleh ambil terus dari keturunan dia. Keturunan garis lurus iaitu negatif 2 per 3. Kita boleh ambil teruslah. Sebab dia kata di sini garis ni dia selari. Garisnya selari, jadi keturunan dia sama. Kita ambil keturunan dia. Jadi kita ada nilai M iaitu negatif 2 per 3. Nilai X di sini kita ambil dari titik G di sini yang dia berikan. X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Ini titik yang ada, yang kita dapat. Jadi kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk kita cari seperti biasa, cari dia punya nilai C. Jadi masukkan dalam persamaan tu, gantikan 8, Y sama dengan 8. Yang M ni kita gantikan dengan negatif 2 per 3. Lepas tu, X dia kita ganti dengan 6. Dan kita selesaikan, nilai C yang kita dapat di sini adalah 12. Jadi, M dia sama dengan negatif 2 per 3. C dia sama dengan 12. Jadi, kita boleh katakan yang ini kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Kita gantikanlah nilai M ni dan nilai C. Jadi, kita nampak sini kesimpulan dia. Persamaan garis lurus yang selari dengan 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan melalui titik G ialah, ni persamaan dia. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 12. Inilah dia punya persamaan garis lurus dia. Ini situasi yang ketiga untuk contoh kedua. Jadi kita lihat contoh, kita lihat soalan dia lah. Soalan dia yang berkaitan dengan situasi ketiga tadi. Jadi kita tengok soalan dia di sini.
dia minta tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan lurus 1/3x tambah 1/2y sama dengan 1. Okey, sama juga dia minta kita cari persamaan garis lurus yang selari. Selari dengan persamaan yang diberi ni. Garis lurus yang diberi berdasarkan titik yang diberi ni iaitu -3, -2. Okey. Sekejap. Okey. Inilah. Okey. Ni. Jadi, okey, macam mana kita mau tentukan? Okey. Pertama sekali, kita kena tukarkan persamaan yang dia beri ni, persamaan garis lurus yang dia beri ni dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Okey, kenapa kita mau tukarkan dalam bentuk ini ni? Okey, kenapa kita mau tukarkan? Sebab kita mau lihat dia punya nilai m ni. Nilai kecurunan dia ni untuk memudahkan kita kenal pasti dia punya nilai kecurunan dia. Okey, jadi kita tukarkanlah dia. Tukarkan. Okey, kita mau y sahaja di hadapan. Jadi kita bawa yang tidak berkenaan ataupun kita hapuskan yang tidak berkenaan. Okey, macam ni 1/3x kita bawa ke sebelah. Okey, jadi kita hanya tinggal 1/2y sama dengan -1/3x tambah 1. Okey, dan di sini kita hanya mau y sahaja. Mau y sahaja, jadi 1/2 ni kita 1/2 ni kalau di sini 1/2 kita darab dengan 2. Darab dengan 2. Okey, kalau di sini darab 2, kita boleh hapuskan. Okey, ni darab dengan 2. Ini pun darab dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat samaan dia y sama dengan -2/3x tambah 2. Okey, tambah 2. Jadi, di sini kita dapat tahu sudahlah nilai m dia. Kita dapat kenal pasti sudah. Kita bandingkan dengan persamaan y sama dengan mx plus c. Okey, kita dapat nampak di sini nilai m dia di sini -2/3. Okey, jadi di sini kita tulis terdapat nilai kecurunan dia. Okey. Jadi, kita ada nilai m sudah. Lepas tu kita ada nilai x iaitu berdasarkan titik P ni -2, -3. -3, -2 terbalik tadi. Okey, yang mana nilai x dari sini -3, nilai y dia sama dengan -2. Okey, jadi kita gantikan. Okey, ni gantikan nilai m, x dengan y ni dalam persamaan ni lah, dalam persamaan yang dia beri ni, dalam persamaan y sama dengan mx plus c untuk kita cari nilai c. Jadi, kita lihat. Okey. Okey, ni. Dia gantikan. Ini gantikan nilai y, nilai m, nilai x. Okey, gantikan. Jadi, kita akan dapat nilai c dia, iaitu 4. Okey, 4. Dapat c 4. Jadi, persamaan garis lurus, kita boleh katakan, persamaan garis lurus yang selari, ni saya tertinggal. Sepertinya terlalu panjang lagi. Persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus 1/3x tambah 1/2y sama dengan 1 dan melalui titik P ialah y sama dengan -2/3x tambah 4. Okey, inilah persamaan yang kita dapat. Okey. Okey, semua faham kan? Okey, kalau macam kamu ada apa-apa persoalan, tidak faham kah ataupun cikgu ada tersilap, kamu boleh terus tanya cikgu lah secara personal ataupun beritahu dalam grup. Okey. Okey, jadi selesai. Jadi seterusnya kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Okey.
kesimpulan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, apa yang kamu dapat belajar hari ini. Oke, apa yang kamu belajar hari ini? Tengok tadi cuman kita mau menentukan persamaan suatu garis lurus. Oke, dia ada 3 situasi tadi. Oke, kita lihat yang pertama. Oke, apabila keturunan dan suatu titik pada garis lurus diberi. Yang pertama, apabila keturunan dan suatu titik pada garis lurus diberi. Oke, ini yang pertama. Terlihat situasi yang kedua. Oke, ya coba kita menentukan garis lurus ini yang melalui 2 titik. Oke, dia berikan kita 2 titik. 2 titik yang dilalui oleh garis lurus itulah. Oke, dan yang ketiga yang melalui 1 titik dan selari dengan garis yang diberikan. Yaitu kalau dapat ringkaskan di sini titik dengan 1 garis lurus yang selari dengan garis yang kita mau cari. Oke, ini adalah kesimpulan dia. Kesimpulan untuk hari ini. Apa yang kamu belajar nih lah hari ini. Oke, jadi kita lihat seterusnya. Oke, kerja rumah kamu. Oke, kerja rumah. Oke, cikgu minta kamu buat soalan dalam buku teks. Uji minda 9.1i, muka surat 239, buat soalan nomor 1, B dan C. Seterusnya uji minda 9.1f, muka surat 240, nomor 1, buat soal nomor 1 juga I dan F sahaja. Dan uji minda 9.1G, muka surat 242, nomor 2. Oke, soalannya tidak banyak nih, soalannya sedikit saja. Oke, dan dia kalau kamu lihat dengan nota yang cikgu tunjukkan tadi, yang cikgu tunjukkan contoh-contoh soalan tadi, oke, dia hampir sama saja. Hampir sama saja. Kalau kamu nampak apa yang cikgu tunjukkan tadi itu, kamu boleh buatlah semua soalan yang diberi ini. Ini tidak banyak nih, sedikit saja. Dan kalau boleh, hantar seboleh-boleh sebelum jam 12 malam nih. Tapi kalau kamu hantar lewat, cikgu udah apa? Cikgu akan terima juga. Cikgu akan terima juga kalau kamu hantar lewat. Oke, paham kan? Oke. Jadi, itu saja. Oke, itu saja untuk kelas kita hari ini. Oke. Jika kamu ada apa-apa sebarang persoalan, ataupun kamu tidak paham kah, cikgu cakap laju kah, cikgu ada tertinggal ke apakah, kamu boleh terus tanya dalam grup, ataupun boleh PM cikgu secara personal lah. Nombor cikgu ada dalam grup tu. Jadi cikgu rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi selamat belajar dan terima kasih kerana melihat video cikgu ni. Sekian, terima kasih.